Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak senaraikan Best 11 Bad Boys FC. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak senaraikan 11 pemain. Kita nak senaraikan daripada goalkeeper kepada striker, yang semua player-player ni memang jenis perongos, jenis suka marah orang, jenis memang tak ikut kat merah. Hak tu lah mereka. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada satu pasukan tu mesti ada seorang player yang suka buat hal. Tapi kita kumpul seorang-seorang tu, kita buat satu team. Hang boleh bayang tak kalau mereka ni main satu tim sama-sama? Memang mampu hari tu referee kena buat kerja je. So kita tak mau cakap banyak, kita masuk dekat goalkeeper dulu. Goalkeeper pertama, aku pilih Oliver Kahn, legend untuk pasukan Bayern Munich dan juga pasukan Jerman. Oliver Kahn, kalau apa nak tahu, dia ni adalah seorang goalkeeper yang jenis agak temper sikit. Bukan sikit lah, banyak jugalah. Lepas tu dia ni suka maki hamun player. Bukan setakat maki hamun opponent, teammate dia sendiri pun kena maki. Sampai ada insiden waktu tangkap bola, lepas tu dia marah defender sampai dia tunjai kepala player tu tau. Dan tu teammate dia. Total dia telah kutip 4 kad merah dalam kira dia. Kalau kita kira daripada red card untuk goalkeeper, dia adalah goalkeeper dengan red card kedua terbanyak dalam bola sepak. Nombor 1 adalah Jesse Lehmann. Lehmann ni memang suka kutip kad merah, tapi aku rasa kalau daripada segi temper, aku pilih Oliver Kahn lagi lah. Kita pakai formation 4-3-3 tau. Center back yang pertama, kita pilih Materazzi daripada Inter Milan dan legend kepada bola sepak Itali. Populariti Materazzi, aku berani jamin kebanyakan budak-budak muda lah ni pun still kenal Materazzi disebabkan satu insiden yang memang betul-betul ikonik, iaitu insiden headbutt Zidane dekat dada Materazzi. Dan kalau apa nak tahu, Materazzi bukan satu benda tu je dia buat hal tau. Materazzi ni memang sejenis defense yang memang perongos, suka buat tackle-tackle kasar, dan antara famous foul yang dia buat juga waktu dia buat foul dekat Zlatan. Lepas tu Zlatan balas balik tu. Tapi yang paling diingati waktu dia cakap benda-benda kotor dekat Zidane, sampai Zidane panah hati, Zidane tak tahan, Zidane headbutt dada dia. Tapi tentu kira function lah kan. Dia buatkan Zidane kena kad merah, lepas tu Itali menang. Partner kepada Materazzi, kita pilih ni seorang lagi player gila amat, Pepe. Legend pasukan Real Madrid yang masih lah ni main dengan pasukan Porto. Seorang lagi defense dan temperamental lah. Memang jenis memang gila perongos punya. Kalau nak compare dia dengan Sergio Ramos, Ramos ni memang jenis temperamental juga. Tapi fall yang Ramos buat tu memang selalunya boleh kata ada sebab lah. Selalunya tackle-tackle Ramos tu yang buat dia macam sebagai last man, terpaksa buat tackle. Tapi Pepe ni, kalau hang cakap benda-benda kotor dekat dia, dia berani terajang dekat atas padang tau. Dan Pepe ni juga antara senjata utama yang Mourinho gunakan waktu zaman dia dekat Real Madrid untuk stopkan Messi. Hang boleh tengoklah betapa banyaknya kekesaran Pepe buat dalam bola sepak. Bukan setakat dekat Real lah ni dekat Porto pun macam tu juga. Tapi walaupun dia jenis main macam tu, tapi kita still respect dia sebagai one of the best centre back. Dekat right back, kita letak Sergio Ramos sebab Ramos pernah main right back. Kalau kita kata Pepe Materazzi dah gila, Ramos ni pun lagi gila. Walaupun aku kata tadi dia buat fall yang macam sebagai last man, tapi banyak juga pergaduhan dia buat dengan player lain tau. Dia ni adalah player pertahanan yang digeruni oleh pasukan lawan. Sebab apa? Sebab dia ni tak takut kena red card. Bukti dia adalah defender dengan most red card ever. Aku boleh kata dia ni adalah seorang warrior lah, berani korbankan dia punya permainan untuk selamatkan goalkeeper. Sebab tengok tackle-tackle dia semua tackle-tackle last minute. Tapi ada jugalah tackle bodoh dia buat, gaduh-gaduh tu macam biasa lah. So tu dekat belah right back Sergio Ramos. Dekat belah left back kita ambil legend pasukan Manchester United, iaitu Patrice Evra. Antara the best left back tapi satu insiden lah yang merosakkan karier dia. Bukan merosakkan lah, tapi macam mencemarkan sikit karier dia waktu dia dekat pasukan Marseille. Aku rasa Evra masih tak mau ingat perjalanan karier dekat pasukan Marseille, sebab kebanyakan karier dekat pasukan Marseille banyak kontroversi je daripada dia main. Satu insiden yang mungkin ramai tak boleh lupa adalah insiden yang Patrice Evra dia terajang penyokong dia sebelum start perlawanan, membuatkan dia kena kad merah sebelum dia main. So tu Patrice Evra dekat bahagian left back. Dekat defensive midfield, kita nak pilih siapa? Dekat defensive midfield, aku ambil bekas defensive midfielder pasukan Belanda ataupun bekas defensive midfielder pasukan MC, iaitu Nigel de Jong. Sorry lah kalau silap sebut nama. Insiden yang ramai still tak boleh lupa sampai ke hari ni adalah kung fu kick. Terajang kung fu dia dekat dada Xabi Alonso. Tapi yang paling heran sekali, dia terajang macam tu tak kena kad merah pun. Dan kalau hampa nak tahu, dia ni memang seorang jenis defensive midfielder yang memang perongos gila, yang jenis berani sacrifice kaki dia untuk selamatkan teammate-teammate dia. Dan kalau tengok muka dia pun memang muka macam gangster pun. Dan center midfielder, yang ni aku tak boleh nak kata apa, Roy Keane. Roy Keane ni memang terkenal lah dengan segi brutal dia dekat atas padang, dan one of the bad boy yang pernah ada dalam bola sepak. Apa je dia pernah buat? Bergaduh dengan Patrick Vieira, lepas tu terima kad merah dengan tackle-tackle kasar, tumbuk player lawan. Semua Roy Keane pernah buat. Dan satu benda yang Roy Keane pernah cakap, dia tak menyesal pun kena semua kad merah yang dia buat tu. Sebab apa? Sebab dia kata semua yang dia buat kad merah tu
pemain-pemain tu deserve kena dengan dia. Tengok betapa gangsternya dia. Satu insiden yang paling ramai ingat adalah terjahan kaki dia dekat ayah Haaland yang terus menamakan kira ayah Haaland lepas tu. Dan Roy Keane ni bukan ditakuti oleh pasukan lawan je, teammate-teammate dia sendiri pun takut. Ada satu game tu tak silap aku waktu ni Gabriel Heinze kot. Waktu tu pasukan Manchester United kalah. So waktu ni Roy Keane betul-betul panas lah. Dia mengamuk lah dekat dressing room. Dia marah teammate-teammate dia. Lepas tu waktu ni Roy Keane cakap dekat Gabriel Heinze, tak silap aku, dia kata dekat Gabriel Heinze dia marah-marah lah kan. Lepas tu hak bongok dia Gabriel Heinze balas balik. Dia macam, oh ni bukan sekolah kan nak marah-marah aku kan. Dia marah-marah balik. Lepas tu tiba-tiba dia kata dia pitam. Rupa-rupanya Roy Keane tumbuk dah. Memang gangster mak Roy Keane. Attacking midfielder pula. Tadi kita kata Roy Keane ni dia jahat-jahat. Dia tak ada sampai level penjarah. Tapi Joey Barton, attacking midfielder memang terkenal dengan sikap perongoh dia, bukan dekat atas padang je tapi dekat luar padang pun sama perongoh dia. Pernah masuk penjara, pernah tumbuk muka remaja 20 kali. Dekat atas padang dia pernah tumbuk Sergio Aguero. Tumbuk kan sepak kan tak tahulah kan. Dan aku boleh kata dia ni adalah antara pemain yang paling menyakitkan hati untuk dilihat lah, untuk ditonton lah. Sebab sakit hati mak tengok dia main. Main tak tahu mana pun, pukul orang je lebih. Baik masuk UFC kalau macam tu. Tapi dia tak ada teruk, dia level play bola yang bagus jugalah sebenarnya. Nak kata berani je dia ni, waktu dekat Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic waktu dekat Paris Saint-Germain adalah antara player yang paling dihormati dekat Ligue 1 sebab dia ni antara player mula-mula menaikkan level pasukan PSG dan juga menaikkan level Ligue 1. Tapi time ni Joey Barton bergaduh macam tu je dengan Zlatan. Dia tak kisah pun siapa Zlatan tu. Dia siap kata Zlatan hidup besar lagi. Dan tu Joey Barton kata waktu tu teammate-teammate Zlatan pun gelak time Joey Barton kata kat Zlatan. Kita masuk dekat bahagian striker pula. Dekat right wing kita pilih Adam Johnson. Kalau play lain dia pernah buat kekasaran dengan teammate sendiri ataupun play opponent. Tapi Adam Johnson buat kekasaran dekat orang muda. Bukan kekasaran lah. Dia menjalankan hubungan dengan budak-budak bawah umur. Membuatkan dia ni sampai masuk penjara dan terus merosakkan kira dia. Tapi sayang lama sebab Adam Johnson ni seorang player bagus tau. Dia laju, ada speed. Dan tentu future talent juga dekat pasukan FC. Tapi sayang lah disebabkan dia punya raja kantoi lalah kali masuk penjara macam tu je. Tapi lah ni dia dah keluar dah daripada penjara. So dekat left wing kita nak pilih siapa? Dekat left wing ni memang kira kita ambil token dadah terus lah. Quincy Promes. Pemain yang bagus gila. Pernah ada market value sampai 26 juta euro. Kalau kita kata dalam FIFA ni kan, dia ni antara player paling kita suka guna tau sebab dia ni laju. Dan ada 50 cap dengan pasukan Belanda. Tapi macam mana tiba-tiba jadi token dadah? Dia ni telah kantoi seluduk 1360 bukan gram tapi kilogram ataupun kalau kita convert 1.3 tan. Waktu ni dia seluduk dadah daripada negara Brazil ke negara Belanda. Waktu ni dia kantoi buat benda tu pada tahun 2020. Dan dia ni dia dapati bersalah dan akhirnya masuk penjara. Lepas tu kira dia terus melingkup lah. Tapi aku tak sangka lah juga kan. Mungkin gaji sebagai seorang player bola sepak ni tak cukup kot untuk dia. So dekat striker tengah bagi aku banyak gila pilihan. Kita ada macam-macam player. Tapi aku pilih Eric Cantona. Eric Cantona ni adalah seorang player yang memang betul-betul gangster. Main bola pun angkat kola. Bukan sejenis player macam Rodri ataupun Azpilicueta yang jenis bila main pakai baju tak-in. Tapi Roy Keane memang betul-betul gangster lah dekat atas padang. Dia tak takut nak buat fall kerah. Dan satu insiden yang paling kita semua ingat adalah kung fu kick dekat fan bola sepak dalam satu perlawanan yang membuatkan dia ni kena ban sampai 8 bulan. So itulah best 11 bad boys dalam bola sepak. Tapi kita ada juga substitution. So dekat substitution pula, dekat goalkeeper kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah Jens Lehmann, legend goalkeeper untuk pasukan Arsenal. Dan dia memang terkenal dengan temperamental juga, lebih kurang macam Kahn juga dia ni. Tapi kalau Oliver Kahn kutip 4 kad merah, dia ni kutip 7 kad merah. Dan kalau apa nak tahu, dia ni adalah goalkeeper dengan kad merah terbanyak dalam kira. Untuk centre back kita ada pilihan John Terry. John Terry ni dekat atas padang dia tak tunjuk tahu perangai perongoh dia. Tapi dekat luar padang dia tunjuk perangai perongoh dia. Dia ni pernah kutuk orang Amerika disebabkan serangan 11 September. Lepas tu dia ni pernah didakwa disebabkan dia ni menyerang. Dia kencing dekat khalayak ramai. Wih, jenis perangai macam mana ni kan. Dan dia juga selalu tipu isteri dia. Tapi yang paling teruk dia pernah buat dalam kira dia adalah dia adakan hubungan sulit dengan bini tau. Bukan dengan awet. Dengan bini bekas teammate dia iaitu Wayne Bridge. Yang membuatkan hubungan mereka jadi awkward terus lepas tu. Antara lain centre back kita boleh kata Cristian Romero, defend pasukan Spurs lah ni. Antara pemain yang memang bad boys lah. Tapi kekasaran yang Romero ni buat selalunya merugikan teammate dia sendiri. Disebabkan hang boleh tengok semua kekasaran dia, pergaduhan dia tu berlaku dekat selalunya kena kat luar kotak. Dan tackle-tackle tak perlu langsung dia buat. Antara pemain lain contoh macam Wayne Rooney. Wayne Rooney pun antara player perongoh juga. Sebab apa hangpa nak tahu dia perongoh? Sebab dia pun kata kalau dia ni bukan seorang pemain bola sepak, dia ni nak jadi ahli tinju. So dia ni memang reti bergaduh. Bukan setakat reti bergaduh, suka bergaduh. Reti
Totti bergaduh tak apalah kan, nak pertahankan diri. Tapi dia ni suka bergaduh betul. Dekat atas padang pun dia tunjukkan perangai dia macam tu. Selain Wayne Rooney, kita ada macam Paulo Di Canio, memang seorang pemain yang memang ganas gila. Dia juga pernah bergaduh dengan manager dia. Defensive midfield untuk sub pula kita ada Gennaro Gattuso dan juga Patrick Vieira. Gattuso ni memang patut lah kan, jenis pemain yang memang kasar gila. Bukan setakat sebagai seorang player lah, lainnya jadi manager pun sama je kasar dia. Dia punya player semua takut nak bergaduh dengan dia. Tak tahulah dia tu nanti kan jadi top 1 kan, macam mana cucu dia. Aku kira good luck lah kat cucu-cucu dia. Patrick Vieira pun banyak juga terlibat dengan insiden pergaduhan. Dan kita ada striker ni banyak gila pilihan. Macam tadi aku cakap Rooney, lepas tu kita ada Zlatan Ibrahimovic, memang orang yang ego gila. Lepas tu dia juga selalu buat kufu kick, dan siapa yang tackle kasar dekat dia memang akan kena balas balik. Tak kena dekat game tu kalau hang tak jumpa dia 5 tahun lepas tu jumpa dia 5 tahun lepas tu lah hang kena. Dan Luis Suarez tukang gigit orang. Tapi Suarez ni perangai buruk dia banyak dekat Liverpool dan juga dekat pasukan Uruguay je lah. Bila dia pergi dekat pasukan Barca, boleh kata perangai dia tu kurang sikit lah. So itulah best 11 bad boys kita pada hari ni. Kita letak sekali dengan sub sekali. Hampa rasa ada lagi tak play yang aku terlepas dalam video kali ni? Ataupun hampa rasa ada play Malaysia yang boleh diletakkan dalam list ni? Hampa boleh komen dekat bawah, ok? So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.